Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahim dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, dapatlah kita pada malam ini sama-sama mengimarahkan bulan Rabiul Awal dengan mengisinya dengan memberi penerangan, penjelasan, berkongsi berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad la'ala, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Maka kita mulakan bicara kita pada malam ini dengan menjadikan ayat ini sebagai asas. Ayat ini sebagai panduan kehidupan kita. Sekaligus ayat ini meletakkan kedudukan yang tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim adalah ayat yang Allah memuji Rasulnya. Allah memuji Rasulnya dengan meletakkan pujian yang tertinggi pada peribadi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dimulakan dengan inna, sesungguhnya kamu hai Muhammad la, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita membicarakan daripada segi ilmu balaghah, maka kita dapati dalam ayat ini ada pelbagai muakkidat, elemen-elemen yang menegaskan isi ataupun inti ayat ini, yang ingin menjelaskan peri tingginya akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Pertama apa dia? Pertama, inna. Inna adalah huruf yang disebut sebagai untuk menghilangkan syak. Kalau dalam bahasa Urdu, inna ni diterjemah besyak. Besyak. Dia tak terjemah macam kita sesungguhnya, tetapi dia terjemah besyak. Kerana inna ini dia adalah huruf untuk menafikan keraguan.
Menafikan keraguan. Maksudnya tidak ada syak lagi, memang betul-betul sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Melayu, kamu wahai Muhammad disebut secara khusus khitab. Ada beza antara innahu la'ala khuluqin azim dengan innaka la'ala khuluqin azim. Innahu dengan innaka, makna innaka itu lebih tinggi dan lebih ta'yin. Sesungguhnya dia. Jadi bila dia itu mungkin mubham. Tetapi innaka, apabila Allah Ta'ala khitab dengan kita, apabila Allah Ta'ala khitab dengan seseorang, maka khitab itu adalah maqam yang tinggi. Dalam Al-Quran banyak sahaja Allah menceritakan secara kata ganti nama ketiga. Tetapi dalam ayat ini Allah bercakap langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka sesungguhnya kamu wahai Muhammad, la, ditakkidkan lagi dengan la, benar-benar berada di atas. La adalah yang ketiga elemen takkid dalam ayat ni. Ala elemen yang keempat. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulama tafsir telah sebut kenapa dalam ayat ini dinyatakan ulaika ala. Sesungguhnya mereka yang disebutkan sifat-sifat sebelum ini bukan fi ulaika ala hudan, bukan ulaika fi hudan, tapi ulaika ala hudan. Maka kalau kita tengok dalam hasyiah ketika membicara kitab Al-Jalalain, maka dia kata digunakan perkataan ala untuk menunjukkan tamakkun. Tamakkun tu maksudnya mereka-mereka yang bersifat dengan sifat-sifat tadi berada dalam hidayat. Mereka berada di atas hidayat. Memberi gambaran seolah-olah tu hidayat itu dalam kawalan mereka. Hidayat itu dalam kawalan mereka. Bukan mereka itu dalam hidayat, di atas hidayat. Di atas hidayat, iaitu mereka itu benar-benar berada di dalam hidayat. Itu ayat yang ingin ditegaskan, tamakkun. Begitu terikatnya mereka, begitu rapatnya mereka dengan hidayat. Begitulah juga dalam ayat ni. Sesungguhnya kamu la'ala, di atas akhlak yang agung. Bukan di dalam akhlak yang agung, di atas akhlak yang agung, menunjukkan begitu penguasaannya Rasulullah SAW terhadap akhlak yang agung. Kemudian digunakan yang kelima ni, digunakan dipanggil isim nakirah. Kamu belajar dalam ilmu balaghah, antara faedah nakirah ni, dia dipanggil untuk menunjukkan keagungan. Nakirah juga digunakan untuk mentahqir. Tapi nakirah juga digunakan apa? Digunakan untuk menunjukkan agung. Seperti dalam firman Allah. Seperti dalam firman. Yang digunakan isim nakirah untuk menunjukkan keagungan, seperti diberi contoh dalam kitab balaghah, wa ridwanum minallahi akbar. Digunakan dalam isim nakirah. Wa ridwanum minallahi akbar. Ridwanun digunakan isim nakirah nak menunjukkan keagungan. Menunjukkan kepada keagungan. Dan terakhir sekali dalam ayat ini, tidak hanya berpada dengan innaka la'ala khuluqin, berhenti setakat itu. Tetapi ditambah lagi azim, berada di atas akhlak yang agung, yang besar, yang murni. Ayat ini sudah cukuplah memberi gambaran kepada kita perihal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Apabila pencipta langit dan bumi sendiri yang memuji sosok tubuh ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada lagi ungkapan-ungkapan yang sebenarnya dapat menyempurnakan hak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu disebut dalam tu kita apa?
Disebut dalam kitab Burdah. Disebut dalam kitab Burdah perihal memuji Rasulullah. Sebab ada orang kata orang hari ini telah puji Nabi ni berlebihan, mubalaghah, ghulu dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebenarnya orang yang bercakap itu tidak memahami kadar dan ketinggian Rasulullah. Bila dia tak tahu sebenarnya Rasulullah itu kedudukannya setinggi mana, dia rasa ada perkataan-perkataan yang diucapkan sudah cukup. Sudah cukup. Sebab dia rasa menurut pandangan dia kedudukan Rasulullah SAW itu setakat yang dia faham. Maknanya dia tak faham. Dia tidak faham berapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW. Maka selalu diulang dalam Burdah, kata pengarang Burdah Al-Busiri mengatakan, da'ma da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Ketika kamu memuji Rasulullah, tinggalkan apa yang orang Nasara dakwa terhadap Nabi mereka, iaitu menuhankan Nabi mereka. Yang itu jangan buat. Selebih daripada itu, kamu hukumlah, kamu pujilah Nabi dengan apa pun pujian. Apa sahaja benda yang merupakan pujian, kelebihan yang mana orang dipuji kerana kelebihan itu, pujilah Nabi dengannya. Dan sebenarnya walaupun kita telah memuji sedemikian rupa, kita belum lagi dapat menyempurnakan hak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata pengarang Burdah, ma da'athun nasara fi nabihim. Tinggal ni. Ma da'athun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Fa inna fadla rasulillah laysa lahu haddun. Sesungguhnya kelebihan Rasulullah ni tiada had. Tiada had yang boleh diungkap dengan kata-kata. Jadi bagaimana mungkin satu orang itu disebut berlebihan memuji Rasulullah? Selagi mana tidak mengatakan Nabi itu Tuhan, maka kita puji dengan apa pun pujian. Maka tidak ada had dan batasnya dalam kelebihan Rasulullah, sehingga ada lidah, ada mulut yang mampu mengungkapkan semua kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim adalah pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang itu membicarakan tentang al-ihtifal tu maksudnya meraihkan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini dibincangkan setiap tahun. Bila masuk sahaja bulan Rabiul Awal, maka akan bermunaqasyah lah, akan berpolemik lah di media sosial, di kalangan umat tentang harus ataupun tidak harus. Harus ataupun tidak harus. Jadi perkara ini menyebabkan banyak masa terbuang. Banyak masa terbuang untuk membincangkan perkara ini. Dia akhir sekali dia akan pergi kepada titik wala in ataita allazina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatan wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Dia akan sampai titik itu. Sebab yang tidak bersetuju terus dia mengatakan tidak bersetuju, yang bersetuju terus dia akan kekal dengan apa yang dilakukan. Maka apa yang kita perlu lakukan, jangan kita habiskan masa setiap tahun berdebat, berjidal, bermunaqasyah tentang tajuk ini. Kita secara peribadi, maka kita sendiri mempunyai pendirian kita tentang masalah ini, iaitu dipanggil al-ihtifal bi maulidir rasul, mengadakan sambutan, meraihkan yang disebut sebagai
hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka secara umumnya majoriti ulama pada zaman ini mengatakan hukumnya adalah harus. Paling kurang harus. Paling kurang dia adalah harus. Bila Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ditanya tentang apakah hukum meraihkan sambutan kelahiran Rasulullah SAW, beliau menyatakan sebenarnya meraihkan sambutan kelahiran Nabi SAW adalah apa? Adalah nasyat. Nasyat itu maksudnya aktiviti orang Islam. Aktiviti. Kita ada pelbagai aktiviti yang kita buat. Aktiviti pergi panjat bukit, aktiviti pergi bersukan, pergi pancing ikan. Maka ini pun termasuk aktiviti. Maksud paling kurang hukumnya adalah harus. Hukum dia adalah harus. Tetapi kalaulah aktiviti itu disulami dan diisi dengan perkara-perkara yang mana dia adalah dituntut dalam syariat. Contohnya kita isi dengan apa? Kita isi dengan bagi makan pada orang. Kita isi dengan pengisian ceramah menceritakan tentang Rasulullah. Kita isi dengan menghubungkan silaturrahim. Contoh kan? Maka dia bukan sahaja hukumnya harus, tetapi dia akan naik kepada mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya program ini dia merupakan wasilah. Dia merupakan wasilah. Wasilah yang memang dia bid'ah. Faham? Bid'ah dengan makna tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Tetapi telah dilakukan oleh orang yang kemudian, kerana apa? Bila umat ini dia jauh daripada Nabi SAW, kalau zaman sahabat Nabi keperluan itu tidak ada. Bila mereka rindu pada Nabi, maka tengoklah, mereka memang bersama dengan Nabi dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk umat yang pada hari ini yang begitu banyak zulumat dunia ini, maka ulama ambil kesempatan daripada bulan ni untuk dipanggil perkataan ni, bila kita ucapkan dalam masa yang sama ada dia punya munasabah, maka dia lebih memberi kesan. Contohnya kita cerita tentang Nabi di dalam bulan yang memang suasana dia, bi'ah dia ataupun mood dia adalah mood orang nak cerita tentang Nabi, mood orang nak dengar tentang Nabi. Maka kita ambil peluang waktu ini dan juga dia punya mood dia, lalu kita lontarkan, kita ceritakan tentang Rasulullah SAW, maka dia lebih memberi kesan. Ini dia panggil hikmah lah. Sepatutnya menceritakan, mencintai Nabi SAW ni, dia mana ada waktu, di mana ada masa, dia adalah setiap waktu. Seperti mana orang kena beriman dengan Allah setiap waktu, tak boleh putus walaupun sesaat. Maka beriman dengan Rasulullah tak boleh putus walaupun sesaat. Tapi itulah yang disebutkan, bila umat makin jauh daripada zaman, maka mereka perlu diingatkan. Maka ulama ambil kesempatan waktu yang seperti ini untuk menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum dia daripada harus, maka dia boleh bertukar menjadi sunat, dengan syarat dia tidak bercampur dengan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. Contohnya, dia bercampur dengan percampuran laki perempuan. Tak bolehlah majlis tu buat, tak kisah laki dan perempuan. Janganlah buat majlis sambutan perarakan sehingga mengabaikan benda lebih penting, sehingga tinggalkan sembahyang fardu, contoh. Maka itu jelaslah. Sibuk berkompang berdendang pada waktu malam, berqasidah contoh, sampai tertinggal sembahyang subuh. Jadi itu dipanggil mengutamakan benda yang sunat, kemudian mengabaikan benda fardu. So kalaulah kesalahan berlaku dalam perkara-perkara seperti ini, maka dia ditegur. Dia ditegur dan diberitahu, tak sepatutnya buat begini. Tidak sepatutnya buat begini. Sekiranya ia dibersihkan, maka dia adalah suatu, dipanggil apa? Dia adalah suatu medium untuk menyampaikan cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Kalau kita baca daripada kitab
satu lagi yang dikarang oleh pengarang Burdah juga. Di hujungnya beliau menceritakan tentang sukarnya untuk kita sempurnakan hak memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebut pada bait syair yang 444 yang dia boleh bagi kita faham tentang sebenarnya cerita tentang Nabi ni, dia bukan bermula bila Nabi lahir ataupun diutus menjadi Rasul. Cerita tentang Rasulullah ni dia bermula sebelum dicipta Nabi Adam. Faham? Cerita tentang Rasulullah ni, kemasyhuran Rasulullah ini sudah dihebah-hebahkan sebelum Nabi Adam dicipta. Di kalangan penduduk langit ni, nama Muhammad ini sudah ada catatannya di daun-daun syurga, di batang-batang pokok syurga. Sudah ada. Sudah ada tentang yang namanya Muhammad. Sebab itu bila Nabi ditanya, bila kamu ni jadi Nabi? Maka dalam setengah riwayat, ketika Adam antara tanah dan juga air. Maknanya belum jadi lagi roh, belum ditiupkan roh, aku sudah menjadi Nabi. Maka ulama bahaskan apa maksudnya aku sudah menjadi Nabi, sedangkan Adam masih lagi antara air dan juga tanah. Apa maksud dia? Ada yang ulama tafsirkan, maksud dia adalah pada waktu itu Rasulullah sudah Nabi daripada segi takdir, daripada segi iradatullah, daripada segi kehendak Allah. Pada waktu itu memang Allah dah berkehendak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Tetapi tafsiran ini ditolak. Antara yang menolaknya adalah Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau mengatakan, kalaulah maksud nabi itu adalah nabi pada ketika itu dengan makna iradatullah, dengan makna ilmu Allah, maka semua nabi sama. Nabi Ibrahim pun pada waktu itu, sebab iradatullah ni qadim. Dia mana ada masa. Dia qadim. Semua iradatullah adalah qadim, azali. Maka kalaulah pada waktu Allah berkehendak Nabi Muhammad mentakdirkan jadi Nabi, maka pada yang masa yang sama Nabi Ibrahim, pada yang masa yang sama Nabi Ilyas, Nabi dan segala Nabi. Maka dia tidak menonjolkan, faham? Tidak boleh kita sebut sebagai khususiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama telah tafsirkan maksudnya pada waktu itu, sebab itu disebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Roh yang pertama dilantik menjadi nabi dan jasad yang terakhir dilantik menjadi nabi. Faham? Kalau segi rohnya nabi yang pertama. Daripada segi jasadnya nabi yang terakhir. Daripada segi rohnya nabi yang pertama, dan daripada segi jasadnya Nabi SAW adalah nabi yang terakhir. Kalau dalam kitab Burdah ni, dia puji Nabi dengan mengatakan kullum mir rasulillahi multamisun. Setiap nabi ni dia ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi macam mana? Nabi Muhammad kan datang yang terakhir. Bagaimana mungkin yang datang kemudian itu menjadi guru kepada yang datang awal? Dengan erti kata guru lah. Kullum min rasulillahi multamisun. Semua adalah mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sepotong ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, apa dia? La tu'minunna bihi wa la tansurun. Ayat ini menunjukkan bahawasanya Allah telah ambil janji dari setiap nabi. Setiap nabi. Apa ambil janji dia? Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab. Tidaklah datang kepada kamu kitab dan hikmah, maksud kamu dijadikan nabi, kamu diberikan kitab, kemudian datang kepada kamu rasul yang membenarkan apa yang kamu bawa.
maka ketika itu kamu kena beriman dengan dia. Rasul itu adalah Rasulullah. Maksudnya setiap Nabi diminta janji. Kalau Muhammad datang pada zaman kamu, kamu kena beriman dengan dia. Dan tinggalkan syariat kamu. Faham? Kamu kena beriman dengan dia dan tinggalkan syariat kamu. La tu'minun nabihi. Pertama, beriman dengan dia. Wala tansurunnah. Dan kamu kena bantu dia. La tu'minun nabihi wala tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri. Ada kamu mengakui, mengikrar atas janji ini dan pegang, ikat betul dengan janji ini. Qalu aqrarna. Dan mereka telah memberi pengakuan untuk melaksanakan apa yang diminta janji daripada mereka. Maka setiap Nabi dan Rasul bersedia untuk beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bila-bila masa sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang pada zaman mereka. Itu adalah ketinggian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika membicarakan ayat Al-Quran berkaitan dengan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimat. Nabi Adam telah terima daripada Allah beberapa kalimat. Dengan kalimat itulah Nabi Adam berdoa. Setelah berpuluh tahun Nabi Adam berdoa, memohon, bertaubat atas kekhilafan dia, tetapi masih lagi belum diterima. Kemudian Allah Ta'ala telah ilhamkan pada Nabi beberapa kalimat, yang mana dengan kalimat tersebut maka fataba alaih, dia telah diterima taubatnya. Dalam setengah riwayat sebut antara kalimat itu adalah Nabi Adam alaihi salam telah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam telah bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Adam ditanya, daripada mana kamu tahu tentang yang namanya Muhammad? Walaupun ada yang mengatakan hadis ini bermasalah, tapi As-Sayyid Abdullah Siddiq Al-Ghumari telah menghukum hadis ini sebagai hasan. Hadis dipanggil hadis Nabi Adam bertawassul dengan Nabi Muhammad. Dalam kitab Mustadrak Hakim telah maksudnya khulasahnya dalam doanya dia sebut dengan wasilah Muhammad ini Allah Ta'ala terima taubat daripada Nabi Adam AS, maka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah ketinggian yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Busiri dalam kitab Al-Hamziyahnya, inna min mu'jizatikal ajza an wasfika idh la yahudduhul ihsa. Sesungguhnya termasuk daripada mukjizat kamu wahai Rasulullah, mukjizat Rasulullah ni antaranya ialah al-ajza an wasfika. Antara mukjizat Rasulullah adalah manusia tidak mampu untuk menyifatkan Rasulullah. Itu pun termasuk mukjizat. Inna min mu'jizatikal ajza an wasfika idh la yahudduhul ihsa. Sesungguhnya termasuk mukjizatmu ya Rasulullah, lemahnya lidah daripada dapat memujimu, dapat menceritakan sifat-sifatmu. Kerana apa? Kerana sifat-sifat kamu ini adalah tak dapat dihitung. Terlalu banyak sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mulakan dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhurnya 12 Rabiul Awal. Yang masyhurnya adalah apa? 12 Rabiul Awal. Antara kitab sirah yang bagus, yang datang dalam bentuk syair, inilah kitab ni. Kitab karangan Zainuddin Abdul Rahim bin Husain Al-Iraqi, dipanggil Al-Hafiz Al-Iraqi. Beliau telah menulisnya dalam
dalam bentuk nazam yang berjudul Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Alfiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Maka ketika membicarakan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ini orang duk balah ni, betul ke 12 Rabiul Awal? Kita sebenarnya tak ada masalah pun. Kalau bukan 12 Rabiul Awal pun tak ada masalah. Sebab apa? Memuji Rasulullah ni tak ada masa kita dah setuju dah. Maka kalaulah contohnya salah lah, sebenarnya bukan 12 pun, sebenarnya 9 contohnya, maka tak ada masalah pun. Sebab ada orang yang mana setiap minggu dia mengadakan majlis maulid. Setiap minggu. Kalau di Yaman, setiap minggu malam Jumaat adalah malam dipanggil maulid. Dibacakan qasidah-qasidah yang menceritakan tentang Rasulullah setiap minggu. Yang setahun sekali ni untuk orang awam ni, yang lemah iman ni, nak tarik dia supaya cintakan Rasulullah SAW. Tetapi ada pun menceritakan tentang Rasulullah SAW, maka sepatutnya tiada waktu dan tiada masa. Maka kata Al-Imam Al-Iraqi, wa wulidan nabiyyu amal fili ay fi rabi'il awwalil fadili liyaumil ithnaini mubarakan ata lilailatayn min rabi'in khalata wa qila bal zaka li sintai asharah wa qila ba'da al-fili dha bi fatrah bi 40 atau 30 sana. Jadi di sini Al-Iraqi sebut benda yang ulama ittifaq, Nabi lahir pada hari Isnin. Itu ittifaq. Nabi wafat pun pada hari Isnin. Nabi lahir pada hari Isnin dan Nabi wafat pada hari Isnin. Yang kedua, secara umumnya semua setuju Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal dan Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal. Sama. Tidak ada khilaf ulama yang Nabi ini wafat pada 12 Rabiul Awal. Yang tu memang tak ada khilaf. Nabi wafat pada 12 Rabiul Awal, tidak ada khilaf di kalangan ulama. Tetapi tentang berapa hari bulan dilahirkan, kalau tengok daripada yang disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi, beliau kata apa? Pada 2 Rabiul Awal. Kemudian untuk 12 Rabiul Awal beliau kata waqila bal dzaka li sintai asyarah. Ada satu qil mengatakan ia berlaku pada 12 Rabiul Awal. Ini baru dua pandangan. Kalau kita tengok dalam syarah kepada kitab ni, kalau kita tengok pada syarah kitab ni dia ada syarah dia. Yang syarah ni Al-Munawi. Munawi ni anak murid Al-Imam Sayuti. Munawi ni anak murid Imam Sayuti, syarah kepada Alfiyah Al-Iraqi. Maka kalau kita tengok di sini, maka beliau akan senaraikan lebih banyak lagi berkaitan dengan bilakah dilahirnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok kat sini. Nabi ni lahir di mana? Kita ambil di mana dulu? Nabi SAW lahir di Mekah lah. Di mana lagi? Nabi SAW lahir di Mekah, dekat dengan rumah yang berdekatan dengan Bukit Safa. Kalau kita pergi sekarang, pergi ke Mekah, kita ada Safa dan kita ada Marwah. Kita ada Marwah. Maka dia ada satu rumah yang sekarang ni dibuat perpustakaan. Kalau dulu orang datang lah, tapi sekarang ni dah dihalang daripadanya, ditutup kunci rapat, dan ada tahzir di kelilingnya supaya jangan mensyirikkan, mengkultuskan dakwa mereka. Maka disitulah yang dikatakan, disitulah tempat letaknya rumah yang di dalamnya dilahirkan oleh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar mengatakan Siti Aminah ni telah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Tasyrik. Pada hari apa? Pada hari-hari Tasyrik. Mengandungkan di lembah Abu Talib, dekat dengan Jamratul Wusta. Ada yang mengatakan Nabi lahir pada 10.
Rabiul Awal. Ada mengatakan 8, ada mengatakan 7. Ada yang mengatakan berapa? 12. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata yang masyhurnya 12. Yang masyhurnya 12. Yang masyhur yang kita pun sebut 12. Walaupun pada hari ini ada satu orang pentahqiq, kalau kita tengok dalam kitab yang disebut sebagai apa? Kitab Nurul Yaqin. Dalam kitab Nurul Yaqin itu ada disebut bahawasanya adalah namanya, apa nama dia? Ibrahim Bashar. Ada dalam pustakaan ni, kitab Nurul Yaqin. Kat mana? Boleh dapat dengan segera? Dapatkan. Dapatkan dengan segera. Dalam kitab Nurul Yaqin ada menyebutkan perkara ini. Tapi kita sebenarnya tidak mahu menjadikan benda tu polemik yang terlalu besar. Sebab ada orang dia jadikan poin ini untuk mempesenda orang yang mana meraihkan pada 12 Rabiul Awal. Dia kata, kamu sebenarnya pada 12 Rabiul Awal sebenarnya apa? Bukan meraihkan kelahiran Nabi, tapi meraihkan kewafatan Nabi. Sebab Nabi memang wafat 12 Rabiul Awal, hari Isnin juga. Jadi kita jawab senang saja. Perkara ini dia bergantung pada niat. Jadi orang yang meraihkan, dia tidak berniat meraihkan kewafatan Nabi walaupun pada 12 Rabiul Awal. Bukankah suatu amal itu diukur dengan niat? Maka kita niat bahawasanya kita meraihkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab ni, dulu di madrasah kita belajar ni, muqarrar di Seri Petaling, kemudian sudah ditiadakan. Jadi dalam kitab ini ada disebutkan tentang perihal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal. Pada berapa? Beliau sebut pada 9 Rabiul Awal. Kenapa tak ada pula ni? Dia ada sepatutnya. Terus nasab. Pada tahun berapa? Pada tahun 9. Ada tak dalam naskah yang lain? Beliau telah membuat kajian seperti itu. Beliau telah buat kajian ni ada ni? Ada. Wa qad haqqaqa al-marhum Mahmud Bashar al-Falaki anna dhalika kana sabihata yaumil Isnin 9 Rabiul Awal. Faham? Beliau ni namanya siapa? Almarhum Mahmud Bashar al-Falaki, ulama di Mesir. Dia telah buat kajian melalui ilmu falak dan melalui ilmu kira-kira. Dia kira macam mana? Dia kira pakai gerhana. Gerhana apa? Matahari telah berlaku di zaman Rasulullah ketika kewafatan Ibrahim. Maka gerhana ni dia dalam kiraan ni, benda tu kita boleh cari berapa hari bulan berlaku. Maka dia membuat kiraan secara berundur ke belakang. Maka menurut kajian dia, pada bulan Rabiul Awal tahun yang dilahirkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada hari Isnin yang bertarikh 12. Tak ada. Tak ada hari Isnin tarikhnya 12, tak ada. Pada tahun itu. Jadi menurut beliau, ini berdasarkan kajian falak. Tak semestinya kita terima, tapi menurut kajian kiraan falak, maka beliau telah mencapai keputusan, iaitu ia adalah pada 9 Rabiul Awal. Pada 9 Rabiul Awal. Kalau tahun milad dia berapa Nabi lahir? 20 April tahun 571.
hijrah. Hijrah ke apa? Bukan hijrah, masih. Mana ada hijrah lagi? Iaitu pada tarikh berapa? 12 April 571. 20 April 571. Itu dikeluarkan kiraan seperti itu. Maka tak ada masalah. Walaupun berapa pun tarikh kelahiran Nabi SAW, maka yang pentingnya niat seseorang itu kita ketika meraihkan, ketika menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada orang yang mana telah boleh dikatakan telah menyempurnakan hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah menjadikan Rasulullah ini sebagai tempat berlindungnya manusia di hari kiamat. Apa maksud berlindungnya manusia? Sebab itu bila ada qasidah-qasidah yang menggambarkan ya Rasulullah anta ba'dallahi mu'tamadi, engkaulah selepas Allah menjadi tempat peganganku, maka orang ini mengatakan si fulan ini telah mensyirikkan Rasulullah dengan Allah Ta'ala. Anta ba'da Allahi mu'tamadi, fa bidunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi. Kenapa tak kata Allah khudh biyadi, bukan ya Rasulullah? Maka Allah Ta'ala menjadikan sebahagian hamba-hambanya, Allah kurniakan iaitu syafaat. Allah kurniakan syafaat kepada sebahagian hambanya. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada siapa yang boleh bagi syafaat melainkan dengan izin Allah. Maka Rasulullah adalah orang yang diberi syafaatul uzma, yang bukan umat sahaja akan berlindung dengan Rasulullah, Nabi pun akan datang jumpa Rasulullah. Nabi pun akan datang untuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana bila semua jumpa setiap Nabi, mereka semua telah mereka semua mengatakan itu kami tak layak untuk permohonan ni. Pergi kepada Nabi Fulan, pergi kepada Nabi Fulan. Akhirnya semua Nabi tolak. Yang menerimanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang mengatakan Rasulullah ini adalah tempat pegangannya, betul lah. Kita bukan sebut Rasulullah, orang biasa pun kita boleh sebut. Ni ustaz ni tempat saya punya rujukan, tempat saya pegang ni, apa-apa keputusan rujuk dia. Maka perkataan itu bukan maksudnya orang tu Tuhan kan dia, kan? Ada orang begitu sekali ekstrim. Kalau nama Nabi itu tak boleh letak sekali, kalau gambar kat dinding tu, Allah tak boleh letak sebelahnya Muhammad. Syirik. Allah tak boleh letak sekali dengan Muhammad. Sebelah syirik. Kena letak Allah atas, Muhammad bawah. Jadi kita mengatakan orang Islam ni tidaklah begitu jahil sehingga tak boleh beza antara Tuhan dengan Nabi. Bila Allah Ta'ala yang meletakkan kedudukan Nabi sehingga tak boleh jadi Islam satu orang tu kalau dia tak sebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti. Boleh tak? Dia kena sebut serentak. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dia berhenti, ada fasal, maka dia punya syahadah tak sah. Syahadah ni dia tidak sah. Dia kena apa? Dia kena sebut sekali. Asyhadu an la ilaha illallah, berhenti sekejap. Kemudian sambung, maka dia kena ulang lagi sekali. Itu syarat mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Kena sebut waw lagi. Atafkan. Nak menunjukkan dua jumlah ini tak boleh dipisahkan. Jadi kalau macam tu, kamu telah mensyirikkan, bukan kamu mensyirikkan, ini telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lebih kenal apakah itu syirik. Jadi kadang-kadang masalah orang yang berfikiran seperti ini, dia tak faham apa maksud syirik. Maka semua benda nak dipanggil syirik. Bersalam dengan orang lain dalam keadaan tunduk, maka syirik tak boleh. Bukanlah dengan kita tunduk depan orang kita sembah dia.
manusia ni setiap kali semayang disembah orang lain. Betul tak? Sebab apa? Setiap kali semayang jemaah, depan ni ada orang lain. Sujud, rukuk. Adakah kita kata dia akan sembah orang lain? Tak. Kenapa bukan tak? Sebab niat. Samalah juga. Kalau niatlah jadi kayu pengukur dia, maka niatlah juga jadi kayu pengukur dalam masalah ini. Bila orang tu dia cium tangan dan dia menunduk seperti rukuk, tapi dia bukan niat nak rukuk pada orang tu, dia niat nak sampaikan mulut dia kepada tangan tersebut, maka dia tidak dikira sebagai syirik. Maka kita kembali kepada tidaklah sempurna iman satu orang itu kalaulah dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Imam Syafi'i ketika mentafsirkan apa? Mentafsirkan firman Allah, wa rafa'na laka dhikra. Imam Syafi'i tafsirkan apa? Wa rafa'na laka dhikra dalam surah Alam Nashrah. Imam Syafi'i sebut dalam kitab Ar-Risalah. Mana Risalah? Boleh cari. Salah dekat kawasan Usulul Fiqh. Tak pasti. Saya ada ambil. Jadi dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i telah tafsirkan apa maksud wa rafa'na laka dhikrak. Ar-Risalah. Ar-Risalah. Jadi kalau kita belajar Usulul Fiqh, Jamu Jawami', kemudian belajar tinggi lagi Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Kemudian kita pergi kepada mamba', kepada yang betul-betul sumber asal dalam kitab Usulul Fiqh ini, iaitu kitab Ar-Risalah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Ar-Risalah dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka Al-Imam An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah ni, maka beliau telah apa? Beliau telah sebut tentang kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ni, kita ambil ni, sebab nak cerita semua tak habis kan. Kita ambil poin-poin saja berkaitan dengan apa? Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Maka apa kata Al-Imam Syafi'i ketika mentafsirkan tentang wa rafa'na laka dhikra? Maka Imam Syafi'i telah menakalkan daripada Mujahid bahawasanya maksud wa rafa'na laka dhikra ni, bila tafsirkan, Mujahid ni ulama tafsir, beliau kata wa rafa'na laka dhikra maksudnya la uzkaru illa dhukirta ma'i. Apa maksud wa rafa'na laka dhikra? Maksudnya Allah Ta'ala kata la uzkaru illa dhukirta ma'i. Wahai Muhammad, tidaklah aku ini disebut melainkan bersama dengan sebut nama aku itu, nama kamu disebut sekali. Allah tinggikan Nabi ni, orang lepas sebut Allah, orang akan sebut tentang Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah dalam azan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Mujahid ni telah tafsirkan maksud wa rafa'na laka dhikrak la uzkaru illa dhukirta ma'i. Bahkan Imam Syafi'i telah tafsirkan. Imam Syafi'i kata maksud dia, nama Nabi ni disebut dengan nama Allah sekali. Nama Nabi telah disebut sekali dengan Allah. Ketika apa? Ketika satu orang itu beriman dengan Allah, iaitu ketika mengucap syahadah, Allah Ta'ala muliakan Rasulullah sehingga satu orang itu tidak dikira beriman kalau dia tidak gandingkan di antara sebut nama Allah dengan sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i telah tafsirkan, dia kata apa maksud dia? Apa maksud dia? Allah Ta'ala tinggikan ingatan. Zikrak itu juga ditafsirkan dengan ingatan. Kami telah tinggikan sebutan namamu. Apa? Imam Syafi'i tafsirkan lagi tinggi. Imam Syafi'i katakan maksud Allah Ta'ala tinggikan sebutan Rasulullah, ingat kepada Rasulullah ni setiap kali orang baca Quran.
setiap kali orang melakukan amal dan setiap kali orang meninggalkan maksiat. Maka setiap kali mereka lakukan, maka mereka ingat Rasulullah. Apa maksud dia? Setiap kali baca Quran, setiap kali melakukan taat, setiap kali berhenti daripada maksiat. Kata Imam Syafi'i, wa yahtamilu dhikrahu inda tilawatil kitab wa inda al-amali bit ta'at wal wuquf 'anil maksiyah. Ada ihtimal maksud ayat itu adalah apa? Nabi ni diingati ketika baca Quran. Maksudnya bila kita baca Quran, orang katakan ingat Allah, tak ingat Rasulullah juga. Sebab ini yang saya baca ni diturunkan kepada dia. Kalaulah bukan kerana dia, maka tak ada yang ini. Jadi bila orang baca Quran, ingat Rasulullah. Bila kita semayang, ingat Rasulullah. Sebab semayang yang saya buat ini diajar oleh Rasulullah. Allah Ta'ala telah pilih Nabi sebagai wasitah, perantaraan untuk benda-benda ni sampai. Kebaikan yang kita dapat ni semua, bila kita buat saja kita akan ingat Rasulullah. Sebab apa? Nabi ini adalah al-muallimul awal, guru yang pertama yang ajar semua benda. Dan ketika satu orang itu meninggalkan maksiat, maka dia ingat Rasulullah. Sebab yang larang ni adalah Rasulullah. Allah Ta'ala jadikan Nabi ni lisan bagi Allah untuk menyampaikan risalahnya. Maka itulah tafsir ayat Al-Quran, wa rafa'na laka dhikrak, seperti yang telah disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Maka marilah kita berselawat kepada Nabi SAW dengan salawat berikut, ikut saya. Wa sallallahu ala nabiyyina kullama dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun wa salla alaihi fil awwalina wal akhirin afdala wa akthara wa azka ma salla ala ahadin min khalqihi wa zakkana wa iyyakum bis salati alaihi afdala ma zakka ahadan min ummatihi bi salatihi alaihi. Ini selawat ni yang Imam Syafi'i tuliskan dalam kitab Ar-Risalah. Orang mimpi lepas Imam Syafi'i wafat, apa Allah Ta'ala buat? Allah ampunkan dosa. Dengan sebab apa? Dengan selawat yang beliau telah buat kepada Nabi. Beliau telah reka. Selawat ni beliau reka, tak ada hadis. Tapi selawat itu begitu unik sehingga ada orang mimpi, maka dia menjadi asbab Allah mengangkat darjat Al-Imam Syafi'i. Selawat yang kita mungkin biasa baca, yang pertama tadi, sallallahu ala nabiyyina kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafil. Itu selawat tu. Jadi selawat ini dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Tetapi ilham yang Allah ilhamkan kepada Imam Syafi'i, selawat itu mengandungi makna yang besar. Cuba kita hayati makna selawat yang diajar oleh Al-Imam Syafi'i. Semoga Allah mencucuri selawat kepada Rasulullah SAW setiap kali mengingati Allah oleh orang yang mengingati dan melupakan Allah oleh orang yang lupa. Ayat yang kedua tu yang tinggi. Maknanya setiap masa. Maksudnya setiap masa. Sebab setiap masa ada je dua kumpulan manusia, iaitu orang yang ingat Allah, orang yang lupa dengan Allah. Maka maksud selawat ni, semoga Allah mencucuri rahmatnya, menselawati Rasulullah SAW setiap detik dan ketika. Setiap detik dan ketika. Selagi mana ada orang yang ingat Allah, selagi ada orang yang lupa Allah. Kalau sebut ingat Allah je, maka tolak sebagian orang. Sebagian besar tak ingat. Maka dalam selawat ini mengingatkan. Jadi kita boleh amalkan selawat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apatah lagi dia adalah selawat imam kita Al-Imam Syafi'i yang begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk satu orang itu mencintai Allah, syaratnya kena ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Dan bila kita selalu disebutkan bila musim Maulid ni orang bicara tentang cinta Nabi. Kita orang Islam tak boleh mentohmah orang Islam lain dalam soal mencintai Nabi. Sebab secara umum je lah, orang Islam yang macam mana pun, mungkin dia tak semayang, tapi kalau dalam bab Nabi ni, dia ada di lubuk hati dia, di hujung hati dia, kasih dan cinta kepada Nabi. Sekira-kira kalau ada orang yang mana memperlekehkan Nabi, buat cakap benda tak baik pada Nabi, dia akan marah. Kita tak boleh pelekehkan dia. Kita kata kau ni semayang pun tak cerita nak marah orang. Tak. Itu tanda iman. Kalau dia tak marah lagi dah teruk. Dah lah tak semayang. Dah lah tak puasa. Kemudian orang burukkan Nabi, diam. Itu memang tak ada iman langsung. Bila dia apa ni, dia marah, menunjukkan ada iman lah hati dia. Faham? Mana kita tahu itulah akan jadi modal dia untuk selamat daripada api neraka. Dengan sebab mahabbah tu, dengan sebab kasih dan cinta kepada Nabi tu, dalam masa yang sama dia mengaku dia tu banyak buat salah. Allah Taala boleh jadikan sebab untuk mengampunkan dosa dia. Untuk mengampunkan apa? Untuk mengampunkan dosa dia. Masya Allah. Maka kita ada berapa minit lagi? 10 minit lagi. Ada 10 minit lagi. Kita akan ceritakan tentang apa? Syarat-syarat cinta. Dalam kitab Ta'lim, Maulana Zakaria sebut kan, ayah beliau ni, dalam kitab Abbeti, ayah beliau ni ajar beliau syair-syair cinta. Syair-syair cinta. Memang syair tu cerita cinta manusia kepada manusia. Kekasih kepada kekasihnya. Perempuan, lelaki mencintai perempuan. Tetapi ayah beliau telah tukar, bawa cerita tu daripada mencintai manusia sesama manusia kepada mencintai Allah, kepada mencintai Nabi. Ada kitab yang bagus, yang dikarang oleh Maulana Abil Hasan Ali An-Nadawi. Ada kat ujung tu, tajuk dia At-Tariqu Ilal Madinah. At-Tariqu Ilal Madinah. Tariq Ilal Madinah ni maksudnya apa? Jalan menuju Madinah. Beliau kumpulkan dalam buku itu tentang pujian-pujian orang-orang terhadap Rasulullah. Dan beliau nyatakan dalam buku tersebut, antara syair yang dibuat oleh orang Arab dengan orang Ajam, khususnya di India, Farsi, dalam bahasa Farsi, dalam bahasa Urdu, kita dapati syair-syair yang ditulis oleh orang-orang Ajam ni, dia lebih halus, lebih menusuk berbanding yang dibuat oleh orang Arab. Antara faktornya iaitu jiwa yang halus yang dimiliki oleh dia, khususnya orang Farsi. Orang Farsi ni kalau dia buat syair cinta-cinta ni memang begitu sekali, tenggelam dalam cinta. Dan faktor yang kedua adalah apa? Faktor jarak. Makin orang tu jauh daripada Madinah, maka ketika dia ingin mendedikasikan rindu dia kepada Madinah, khusus zaman dulu kan, yang nak pergi tu sampai tu kira seumur hidup sekali je, bukan macam sekarang setiap bulan boleh pergi. Kalau boleh pergi tu kira memang satu nikmat yang sangat besar. Jadi dalam keadaan berjauhan, jarak yang memisahkan, dalam masa yang sama rindu dalam hati, maka ketika itu akan terilhamlah perkataan-perkataan yang halus ketika menggarap untayan-untayan syair. Maka kalau kita baca dalam buku tu, kita tengok dia punya puji Nabi tu luar biasa. Dia beza tu. Orang yang mana dia terperangkap dalam rindu kepada Nabi SAW, maka dia punya kehalusan dalam pujiannya kepada Nabi SAW. Maka Maulana Zakaria kata ayahnya telah mengajar tentang syair-syair cinta, tapi bawa cinta Allah. Maka dibawalah sedikit beberapa syair dalam fadilat apa tu? Fadilat Quran. Antaranya dia kata cinta. Ini kita nak cerita tentang cinta Nabi ni. Jadi cinta ni dia ada sifat dia, tabiat dia. Cinta ni dia bukan amal mulut, dia amal hati kan. Dia ada amal hati. Maka Maulana Zakaria kata
dalam menakalkan syair dalam bahasa Farsi, anehnya sekolah cinta. Dia kata anehnya sekolah cinta, orang yang memasukinya tidak mahu bercuti. Faham? Pelajar yang masuk sekolah cinta ni tak nak cuti. Orang suruh balik cuti, tak nak cuti. Kerana syoknya duduk dalam madrasah ataupun sekolah cinta. Kemudian beliau sebut lagi, anehnya cinta ni, anehnya penyakit cinta. Penyakit cinta adalah orang yang dihinggapi dengan penyakit cinta, dia bukan berjumpa doktor untuk meminta ubat, tetapi dia berjumpa doktor untuk menambah sakitnya. Orang jumpa doktor untuk hilangkan penyakit. Tetapi orang yang dihinggapi dengan penyakit cinta, maka dia cari siapa yang boleh tambah sakit dia. Dia syok dalam apa? Syok dalam sakit cinta. Itu sifat cinta. Cinta yang sebenar. Sebab itu bila saya tanya Syekh Haidar Hasan, guru kita, tentang bagaimana satu orang itu boleh mimpi Rasulullah. Sebab beliau ni antara orang yang kerap mimpi Nabi SAW. Maka beliau jawab ringkasnya adalah mahabbah, cinta. Mahabbah ni dia melepasi rupa zahir. Faham? Tak semestinya orang itu rupa zahirnya macam amal sunnah, tapi hati tak semesti. Tapi jangan pula kisah buruk. Tak semesti. Kita masing-masing muhasabah dirilah. Orang yang cinta Nabi ni dengan hati cinta, dia macam kita rindu. Satu orang dia rindu pada ibu dia dengan rindu yang mendalam. Mungkin kalau orang sebut nama boleh menangis, khususnya kalau ibu dah meninggal dunia, kan? Samalah juga orang yang mana hati dia memang betul-betul ada cinta kepada Nabi, maka mungkin sebut sahaja pun dia dah boleh mengalirkan air mata. Sebab cinta ni adalah hubungan hati. Sebab itu Nabi telah merindui ikhwan dia, iaitu kita, orang yang datang selepas Nabi tapi tak pernah melihat Nabi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat cinta yang seterusnya adalah apa? Kita perlu mencintai apa sahaja perkara yang ada kaitan dengan orang yang kita cintai. Itu dia mencinta betul. Dia cinta dengan orang Kelantan. Sebelum ni dia anti betul dengan Kelantan ni, contoh. Tapi bila dia dah cinta dengan Kelantan, maka segala yang berkaitan, orang sebut Kelantan je, dalam hati diam-diam dia rasa macam ada taman lah hati. Kenapa tu? Dia takak lah. Dia suka orang sebut perkataan tu. Rupanya di sana ada dia punya bunga kat sana. Orang sebut je perkataan tu dia suka. Kalau orang sebut lagi di mana letaknya dia punya rumah kasih dia, contohnya orang sebut Pasir Mas kan. Jadi dia punya bunga tu lebih kembang lah hati. Kalau sebut Kelantan tu dah berbunga dah. Kalau sebut Pasir Mas pula, maka dia lebih berbunga. Itu memang sifat cinta macam tu. Kenapa orang bila cinta sebut tentang Madinah, sebut tentang Mekah, sebut tentang Kubah. Ada orang buat syair tentang Kubah, wahai Kubah hijau. Dia bercakap dengan Kubah hijau. Kubah hijau tu ialah Kubah yang di bawahnya adalah ada jasad Nabi SAW. Maka dia buat syair, dia bercakap dengan Kubah tu. Kalau kita pergi ke Mekah, kita dapati orang Pakistan, India, dia tak boleh duduk depan, dalam, maka duduk kat luar. Duduk di luar, tengok Kubah aja. Tengok Kubah. Lepas tu kena halau dengan dia punya petugas dia. Tengok Kubah pun tak bagi. Bid'ah dia kata, syirik. Jadi orang tak faham kan? Tak faham tentang masalah cinta. Masalah cinta. Walaupun Kubah dia dibina pun bukan pada zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, lepas itu. Bukan masalah isu Kubah. Isunya di bawah Kubah itu ada orang yang dicintai. Maka syarat cinta ni, orang itu dia perlu suka dengan apa sahaja yang ada kaitan dengan kasih dia. Madinah, maka dia cinta Madinah. Makkah, dia cinta Mekah. Apa sahaja yang ada kaitan dengan kekasihnya, maka dia akan suka. Maka ini selalu kita ulanglah syair ni, sebab syair ni dia menarik, maka kita suka ulang syair ni, iaitu syair Laila Majnun.
Laila, Majnun kata amurru ala diyari diyari Laila, uqabbilu zal jidara wa zal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Maka Majnun, kekasih Laila, gila kepayang dengan Laila sehingga beliau kata setiap kali dia melalui rumah-rumah di perkampungan Laila, setiap dinding yang dia temui dia cium dinding. Maka orang petikai, kenapa tak ada kerja cium dinding? Ada apa pada dinding? Maka kata Majnun ni, bukanlah dinding itu yang aku cinta, tetapi orang yang menghuni di sebalik dinding, iaitu Laila. Itu memang sifat dia. Itu memang sifat. Kalau kita dengar bagaimana Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi bila sampai dekat makam Imam Syafi'i, beliau datang daripada Damsyik. Bila sampai ke makam tu, dia tengok dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Dia seperti mana kita datang nak jumpa orang besar, kan? Nak jumpa orang besar, kita rasa macam kita tak layak nak masuk jumpa dia. Padahal Imam Syafi'i mana Damsyik? Imam Nawawi mana Damsyik? Imam Syafi'i di Mesir. Beliau pergi ke Mesir, sampai ke dia tak dapat nak masuk, patah balik. Kerana terkesima dengan wibawa orang yang ada di bawah kubah itu. Imam Syafi'i ada kubah juga. Jadi mungkin orang yang jenis Zahiriyah ni, dia tak faham. Orang yang jenis hati kering ni, dia tak faham bahasa cinta, kan? Tak faham. Dia lurus bendul, tak belajar balaghah. Dia lurus bendul, dia tak belajar balaghah. Tapi orang yang faham, tak boleh. Dia, sebab orang yang kenal betul Imam Syafi'i, dia wibawa itu menjadikan tak boleh nak bergerak, kan? Itu kisah tentang Imam Nawawi dengan Al-Imamu Syafi'i. Maka begitulah perasaan-perasaan yang ada pada orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan secara pasti mahabbah itu tanda iman, kan? Tanda iman kepada Allah, khususnya umat akhir zaman. Maka kita jangan sangka buruk dengan mahabbah yang ada. Kalau dia ada kekurangan, dia mungkin abaikan itu, ini kita targhib. Tetapi itu modal dan bekal dia, yang mungkin boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari Majnun dilihat mencium kaki anjing. Maka orang kata kat Majnun, apalah Majnun cium kaki anjing? Maka kata Majnun, ini anjing, dia telah berjalan di atas tapak kaki Laila. Lorong tu Laila lalu. Jadi anjing tu lalu atas lorong tu. Jadi dia pijak atas kapak kaki Laila. Jadi ini kaki yang pijak kaki Laila, dia besar. Jadi Hyum tanda hormat. Nama je pun Majnun ni, gila. Tak ada hukum atas dia. Tak suruh dia samak ke apa ke. Tapi maksud dia, kita kiaskan pada cinta kepada Rasulullah begitu. Jadi kita yang bercakap atas lidah je. Orang yang betul-betul mencintai dia memang lain. Dia memang lain dia punya karakter dia. Ketika bercakap nama Nabi, dia akan bercakap dengan penuh nikmat. Bila membaca tentang Rasulullah, dia akan baca dengan penuh nikmat. Setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hayati, dia akan mengasihinya seperti mana para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi perkara tentang Rasulullah ini memang tidak bolehlah kita nak habiskan. Kita nak habiskan memang tak boleh. Maka sebab itu ada bait-bait syair yang bersifat jami' dan juga mani'. Maknanya bait syair itu ringkas, tapi dia mempunyai isi makna yang besar, yang mana kita boleh simpulkan tentang apa? Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta
mubarra'an min kulli aibin. Ada satu orang penyair, dia puji Nabi, dia kata apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Ini ilham daripada Allah, nak sampai, nak faham benda ni, nak ungkapkan ayat tu. Dia kata khuliqta mubarra'an, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu telah dicipta dalam keadaan bersih daripada kekurangan. Ka'annaka, faham betul-betul? Seolah-olah kamu ni telah dicipta seperti mana yang kamu mahu. Seolah-olahnya kamu pilih, kamu kata pada Allah, saya nak muka macam ni, saya nak mata begini, saya nak tangan begini. Seolah-olah. Sebab daripada hujung rambut sehingga hujung kaki sempurna. Kalau kita tak boleh pilih kita punya tubuh badan kan, sebab tu mungkin lebih kat sini, kurang kat sini. Tetapi Rasulullah semuanya sempurna, seolah-olah dia dia dicipta berdasarkan permintaan dia. Kama tasha'u, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seolah-olah kamu itu dicipta seperti mana yang kamu mahu. Maka kita sudahi ceramah kita pada malam ini dengan menyatakan kita tidak mampu berceramah. Itu ayat dia. Faham? Menyatakan kelemahan daripada dapat menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak petik beberapa bait syair yang datang daripada Al-Imam Busiri. Ada satu bait ni yang sangat menarik. Beliau kata apa? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adami. Ini antara bait syair yang mendalam dalam qasidah Burdah. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid dunya minal adam. Bagaimanakah darurat boleh membawa, mengajak Nabi kepada dunia? Maksudnya, bagaimanakah keadaan yang susah yang menghimpit Rasulullah mendorong ataupun mengajak Nabi pergi kepada dunia ataupun pergi mencintai dunia? Bagaimana mungkin orang yang mana kalaulah bukan kerana dia, ini lagi mudah faham. Bagaimana mungkin manusia yang kalaulah bukan kerana dia, dunia ini tidak akan keluar daripada tiada. Jadi orang yang seperti ini, bagaimana kita boleh kata keadaan masyakkah yang dihadapi olehnya menyebabkan dia nak pada dunia. Dunia yang perlu pada dia, bukan dia perlu pada dunia. Sebab Rasulullah ini adalah orang yang kalaulah bukan kerana dia, maka dunia ni tidak dicipta. Jadi orang yang mana kerana dia dunia dicipta, bagaimana kita kata dia perlu kepada dunia? Faham? Itu penyair kata. Bagaimana dia pula perlu dunia tu, nak wujud pun perlu pada dia. Itu gambaran dia lah. Gambaran dia. Ada orang petikai juga, betul ke ada hadis laula kama khalaqtul aflaq, kan? Hadis itulah, dia merujuk pada hadis itu. Kalaulah bukan keranamu aku tidak akan menciptakan aflaq. Maka ada orang petikaikan tentang makna ni, makna. Okeylah kalau ibarat tu tidak ada, tapi makna tu. Maka perkara ini Al-Imam Al-Bulqini dalam fatwa dia telah membantah orang yang mana mengatakan fakta ni tak betul. Bahkan ada fakta yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala jadikan dunia kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kurniaan kepada kita dan kita tutup dengan kenyataan bahawasanya malam yang terbaik adalah malam kelahiran Nabi. Bagaimana pula? Malam yang terbaik ni malam kelahiran Nabi. Malam kelahiran yang dimaksudkan adalah malam yang pada malam itu Nabi dilahirkan.
Bukan 12 Rabiul Awal. Pada malam itu. Malam ini lebih baik daripada Lailatul Qadar. Ini bid'ah ni. Quran kata khairu min alfi syahr, kan? Ini pula malam kelahiran Nabi. Maka ada satu syair yang saya pun lupa lafaz dia, tapi mafhum dia, penyair ni kata, kalaulah bukan kerana malam itu, maka tiadalah Lailatul Qadar. Faham? Tiadalah Mi'raj. Kalau Nabi tak dilahirkan, tak adalah cerita Lailatul Qadar. Tak ada. Faham? Tak adalah cerita Isra' dan semua tak ada. Tak ada, semua tak ada. Maka sebab itu sebab dia hari kelahiran dia jadi penting, sebab dia jadi titik tolak. Titik tolak kepada semua kebaikan. Dan kebaikan Rasulullah SAW seperti mana disebut dalam Al-Quran, rahmatnya untuk seluruh alam, bukan hanya untuk orang Islam saja, bukan hanya untuk manusia saja, tapi untuk semua makhluk, mengecapi kebaikan pengutusan Rasulullah, sehingga malaikat pun mengecapi kebaikan pengutusan Rasulullah SAW. Sehingga ada ulama kata, adakah Nabi ni dihantar kepada malaikat? Ya, dihantar kepada malaikat. Hantar bagaimana? Adakah malaikat perlu ikut syariat Nabi Muhammad? Tak. Nabi SAW disebut sebagai dihantar kepada malaikat, dipanggil apa? Litashrif. Supaya apa? Malaikat tu pun ada nisbah dengan Nabi. Ditafsirkan begitu. Imam Sayyidi ada tulis kitab tentang masalah adakah Nabi dihantarkan kepada malaikat. Ada kata dia ada dua irsal. Satu irsal taklif. Macam kita ni, Nabi dihantar kepada kita sebagai irsal taklif. Maksudnya taklifkan kita dengan syariat. Malaikat mana ada syariat, mana ada kena puasa, semayang macam yang kita buat. Tapi disebut juga Nabi diutuskan kepada malaikat tashrif. Tashrif siapa? Malaikat. Maksudnya bila malaikat pun dinisbahkan kepada Nabi, maka malaikat pun akan dapat kemuliaan yang tertentu berbanding kalau tidak dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ihdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma matti' a'yunana bi ru'yati habibika sallallahu alaihi wasallam manaman wa yaqazatan fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna qurrata a'inin li habibikal mustafa sallallahu alaihi wasallam wasqina min yadihi syarifah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Amin.